kita masih lagi berada pada satu tajuk, iaitu syarhu hadis raditu billahi rabba, iaitu huraian hadis aku redha dengan Allah sebagai Tuhan. Jadi tuan-tuan, tajuk ini rintitan daripada tajuk kita yang lepas, iaitu tajuk al-aqidatul lati bihan najah, akidah yang menjamin keselamatan, yang mana di bawah tersebut ada beberapa hadis yang berkaitan dengan doa, iaitu Nabi sebut man qala hina yusbihu wa hina yumsi thalatha marrat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya kana haqqan 'ala Allahi ay yurdiyahu. Nabi telah bersabda dalam satu hadis, Nabi kata man qala hina yusbih, sesiapa yang membaca doa berikut, iaitu pada waktu pagi dan waktu petang sebanyak 3 kali. Maknanya waktu pagi dibaca 3 kali, waktu petang dibaca 3 kali. Raditu billahi rabba, aku reda Islam sebagai, aku reda Allah sebagai Tuhan. Wa bil islami dina, dan aku reda Islam itu sebagai agama. Wa bi muhammadin nabiyya, dan Muhammad itu sebagai nabi. Nabi kata apa tuan-tuan? Kana haqqan 'ala Allahi ay yurdiyahu, maka Allah Subhanahu wa taala berhak untuk meredainya. Hadis ini hadis riwayat daripada Imam Tirmizi, Abu Daud, Nasai dan Al-Hakim. Tuan-tuan nak cerita bahawa Nabi sebut siapa yang membaca doa ini waktu pagi 3 kali, iaitu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, 3 kali waktu pagi dan 3 kali waktu petang, maka Allah berhak meredainya. Apa maksud berhak meredainya? Kita merujuk satu hadis lagi tuan-tuan. Hadis ini daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dikata Rasulullah SAW pernah bersabda kepadanya, Nabi sebut tuan-tuan, wahai Abu Sa'id, siapa yang meredai Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi, maka wajiblah baginya syurga. Dan hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi tuan-tuan, kita boleh faham bahawa siapa yang membaca doa ini 3 kali waktu pagi, 3 kali waktu petang, maka tuan-tuan wajiblah baginya syurga. Tapi adakah hanya sekadar kita membaca doa ini, kita tinggalkan benda yang lain? Contoh, ustaz lepas ni tak payah datang solat lah. Lima kali sehari semalam fardu solat tak payahlah. Sebab apa ni ustaz kata baca doa ni pun boleh masuk syurga? Tuan-tuan, itu kesilapan memahami teks hadis ini. Sebab itu hadis itu memerlukan huraian. Supaya apa tuan-tuan? Supaya kita lebih faham maksud yang Nabi ingin sampaikan kepada kita. Sama juga Nabi kata man qala la ilaha illallah bil ikhlas dakhalal jannah. Nabi kata siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, maka masuk syurga. Adakah dengan la ilaha illallah tanpa kita puasa, kita tak solat, kita tak bayar zakat, tuan-tuan, masuk syurga? La. Sebab itu dia ada syarat-syarat lain lagi. Sebab itu hadis ini memerlukan huraian. Dan kita dah hurai yang kalimah pertama tuan-tuan. Kalau kita ingat balik pada bulan 2 tuan-tuan, maknanya dah berapa bulan dah. Sebab tu saya ulang balik. Bulan lepas pun saya ulang sama, cuma kita tak sempat nak baca. Baik. Jadi raditu billahi rabba kita dah baca. Apa maksud aku redha Allah sebagai Tuhan? Saya ringkaskan tuan-tuan, aku redha Allah sebagai Tuhan maknanya apa dia? Iaitu kita meredai pentadbiran Allah, pemilihan ketentuan Allah terhadap diri kita, meredai dengan keperitan qada dan qadarnya, berpuas hati dengan rizkinya, dan beristiqamah mentaatinya, dan menjaga segala ibadah fardu, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang sabar ketika berlaku bencana, sentiasa bersyukur dengan segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala, rindu untuk bertemunya, redha dengannya sebagai penolong, pelindung, penjamin, dan mengikhlaskan diri dalam beribadat kepadanya. Itu maknanya aku redha Allah sebagai Tuhan.
Saya dah terangkan panjang lebar berkaitan dengan aku redha Allah sebagai Tuhan. Jadi itu sebagai ringkasan. Jadi pada malam ini kita sambung lagi perkataan ataupun kalimah yang kedua. Wabil islami dina, itu aku redha Islam sebagai agama. Apa yang dimaksudkan redha tuan-tuan? Kita dengar. Muka surat 29 dia kata wa man radiya bil islami dina azzama hurumatihi wa sya'airuhu wa lam yazal mujtahidan fima yu'akkiduhu wa yaziduhu rusukhan wa istiqamah minal ulumi wal a'mali wa yakunu bihi muqtabitan wa min salbihi khaifan wa li ahlihi muhtariman waliman kafara bihi mubghidan wa muadiyan. Yang dikatakan tuan-tuan, siapa yang redha dengan Islam sebagai agama anutannya, ialah dikata hendaklah dia mengagungkan kehormatan dan syiar-syiarnya Islam tadi. Yang pertama sekali tuan-tuan, yang dikata aku redha Islam sebagai agama, maknanya kita bersetuju, kita dah cukup dah Islam itu sebagai anutan kita, iaitu antara lain lagi kita mengagungkan kehormatan dan syiar-syiarnya. Bila sebut mengagung dan mengagungkan kehormatan dan syiar-syiarnya tuan-tuan, bila sebut saja perkara yang berkaitan dengan Islam, kita tidak boleh buat gurau dia panggil. Kita tak boleh perlekehkan ala ni Nabi ni sebab janggut panjang, sebab dulu pisau cukur tak ada tuan-tuan. Tak. Saya pernah sebut banyak kali lah bab janggut ni lah. Sebab apa? Kadang-kadang orang buat lawak. Dan kadang-kadang bila dia buat lawak jadi sungguh tuan-tuan. Sebab apa? Sebab yang dia buat lawak depan itu orang yang tak tahu tentang hukum hakam. Dia pun gelak bukan main lagi, seakan dia suka tak. Sedangkan perkara itu boleh menjatuhkan dia ke lembah yang lain, iaitu takut-takut kita keluar daripada agama. Sebab apa? Kita menghina sunnah tadi. Saya selalu sebut, kalau kita tak mampu nak mengamalkan sunnah Nabi, jangan sekali-kali kita buat gurau, jangan sekali-kali kita buat main. Macam saya pernah sebutlah tuan-tuan, saya pergi seorang rumah makcik, dia buat jamuan, jadi ramai sangat dalam rumah, saya duduk kat luar. Sembang, makcik tunjuk kat saya, dia kata ustaz ni lebat betul rumput, dia kata rumput. Dia tunjuk saya, kata saya tengok kat tepi-tepi mana rumput, rumah ni semua mozaik semua. Kata makcik rumput mana ada? Tu rumput dekat sini. Dia ditunjuk dagu saya. Allah. Kata makcik ni janggut ni sunnah Nabi. Oh kalau macam tu ustaz, kambing pun sunnah juga ya. Tuan-tuan dia buat lawak. Allah. Dia ingat lawak tuan-tuan. Jadi tak betul lah. Sebab itu Imam Syafi'i kata, aku ni hebat berdebat, berpidato. Kalau aku berdebat dengan orang yang bijaksana 10 orang, confirm 10 orang ni boleh balik gulung tikar tuan-tuan. Nak boleh balik awal. Nak kata Imam Syafi'i ni hebat berdebat. Tapi Imam Syafi'i akan mengaku kalah tu apabila berdebat, bercakap di hadapan orang yang jahil. Kenapa? Takut-takut semakin kita berdebat, semakin dia kuat kejahilannya. Nanti kita ni nak sunnah Nabi macam ni. Dia mulalah. Mana ada ustaz, ayat Al-Quran pun tak betul. Tuan-tuan. Akhir sekali saya balik tu sebab itu tuan-tuan, jangan cuba. Hari ni sama juga, ada orang mempermain-mainkan hukum Allah. Jadi dia kata antaranya orang-orang muslimah yang pakai purdah tuan-tuan, purdah pakai yang nampak mata saja. Dipanggil ninja tuan-tuan. Oh dia kata ninja lalu tu. Semasa saya belajar di pondok dulu tuan-tuan, jadi pondok saya ni berhampiran dengan laluan muslimah, pelajar pondok perempuan. Jadi mereka ni keluar ke kedai ke, dia keluar ramai-ramai. Jadi di pakaian pondok sana wajib pakai purdah, tutup muka semua, nampak mata saja dengan pakaian warna hitam. Jadi bila lalu di depan rumah tu, kawan saya, ninja lah. Masa tu saya sekolah menengah tuan-tuan, kita ni minat ninja. Kebetulan kita belajar silat pun silat ninja tuan-tuan. Dia kata, biar betul. Ya ada ninja lalu ni. Saya pun keluar tuan-tuan. Masa tu kat bilik air kat pasal keluar, mana ninja tengok. Allah nata. Harap bahasa kita. Mu gurau biawak mu ni. Ditunjuk muslimah yang pakai purdah tadi dipanggil ninja tuan-tuan. Jadi tak boleh lah. Yang paling dahsyat lagi dia kata orang pakai guni tuan-tuan.
Tuan-tuan ni, orang-orang Islam sendiri yang sebut. Allah dah kata Islam ni tak suruh pakai guni, tuan-tuan. Kita pun tak faham apa istilah guni, tuan-tuan. Rupanya yang pakai lingkup semua tu dia pakai guni, tuan-tuan. Allah, tak ada fashion tu dia panggil guni, tuan-tuan. Padahal dia ni, tuan-tuan, skirt pun, tuan-tuan, bukan macam skirt dah, tak nak. Ini nak kata, sebab itu dia antara kata aku redha Islam sebagai agama ni bukan hanya pada bibir, tetapi dia meletakkan Islam itu, mengagungkan Islam itu sampai satu peringkat, maknanya meletak tempat yang paling tinggi sekali. Dan kehormatan syiar-syiarnya. Jadi apa saja yang melibatkan tentang Islam jangan kita buat gurau dan sebagainya. Baik. Seterusnya hari ini orang cuba meracuni pemikiran orang-orang perempuan. Dia kata poligami ni teruk, dia kata. Adil mana satu? Allah, tuan-tuan. Kita sebut satu saja, tuan-tuan. Tak mampu, jangan cuba komen. Hari ini orang cuba mempertikaikan tentang poligami dalam Islam. Malah satu peringkat nanti dia nampak Nabi ni seolah-olah membuka peluang kepada lelaki ni untuk dipanggil kebebasan untuk melakukan hubungan. Tuan-tuan, ada satu peringkat tu. Sebab apa? Sebab kita dah terdidik dengan ajaran-ajaran songsang tadi. Sama juga, tuan-tuan, masa saya mengajar faraid dulu, ada budak tanya. Kan kita mengajar faraid, tuan-tuan, lelaki dapat 2 bahagian dan perempuan dapat 1 bahagian. Allah sebut lizzakari mithlu hudzil unthayain. Allah kata 2 bahagian untuk lelaki, 1 bahagian untuk perempuan. Budak perempuan tanya, Ustaz, kata Islam ini adil. Adil kat mana, Ustaz? Perempuan pun dapat sikit. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Kenapa? Rupanya dia baca satu majalah. Majalah ini dikarang oleh orang liberal. Dicubalah, tuan-tuan, cari kelemahan, titik kelemahan dan sebagainya, dicuba momok-momokkan kepada orang Islam. Jadi bila kita tak ada pegangan, mulalah kita terikut-ikut dengan ajaran ataupun pandangan dia orang. Baik, seterusnya dia kata, yang dikatakan Islam itu sebagai aku redha Islam sebagai agama juga, walam yazal mujtahidan fi ma yu'aqqiduhu wa yaziduhu rusukhan wastiqamah minal ulum wal a'mal, iaitu berterusan tekun dalam melakukan perkara yang boleh menguatkan dan menambahkan kemantapan, konsisten itu istiqamah dalam keilmuan dan amalan. Tuan-tuan, dia kata selain itu kita hendaklah sentiasa istiqamah. Istiqamah apa, tuan-tuan? Iaitu menguatkan dan menambahkan pemantapan iman kita. Tuan-tuan, nak memantapkan iman kita, tuan-tuan, tidak ada cara lain kecuali dengan ilmu. Sebab itu ilmu, tuan-tuan, suatu perisai yang sangat teguh kepada seorang mukmin. Kalau dia kata dia mukmin tapi ilmu tak ada, tuan-tuan, dia tak kena taufan lagi. Datangnya ribut, bukan ribut, angin kipas yang pun terbanglah. Tapi dia ada, bila ada ilmu, insya-Allah dia tidak akan mudah dengan ajaran-ajaran songsang ataupun ajaran yang bukan daripada Nabi sampaikan kepada kita. Sebab itu, tuan-tuan, dikata hendaklah kita menguat dan menambahkan kemantapan ilmu dalam beramal. Tuan-tuan, saya selalu sebut tentang kelebihan orang yang menuntut ilmu. Imam Ahmad bin Hanbal antara contoh. Imam Ahmad ni, tuan-tuan, ialah tok guru kepada Imam Ahmad ini ialah anak murid kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ialah anak murid kepada Imam Malik. Jadi mereka ini, mazhab-mazhab ni antara guru dengan anak murid. Imam Ahmad bin Hanbal ni, tuan-tuan, orang yang cerdik, pandai. Sebab itu dia boleh buat mazhab satu. Mazhab Ahmad bin Hanbal, ataupun dipanggil mazhab Hanabilah. Imam Ahmad ni bijak, tuan-tuan. Jadi dia ni hebat tak hebat, tuan-tuan, dia masa tu jadi guru dah, tok guru yang hebat, mengajar anak-anak murid sampai anak murid jadi tok guru yang hebat. Tapi, tuan-tuan, beliau masih lagi menuntut ilmu. Masa tu dah tua dah, tuan-tuan, masih lagi menuntut ilmu. Apa yang dibuat, tuan-tuan, contoh malam ni dia tak ada kelas nak mengajar, dia ambil kitab dia ambil pen dia, nak pergi belajar dengan satu tempat lagi. Lalu anak murid tanya, wahai syekhuna, wahai tok guru kami, sampai bila kamu nak menuntut ilmu? Sedangkan kamu, Masya Allah, anak murid kamu menjadi alim, hebat-hebat ni. Kamu lagi lah, kalau anak murid hebat, tok guru lagi hebat lah. Tapi sampai bila kamu nak menuntut ilmu, wahai tok guru kami? Apa jawab Imam Ahmad, tuan-tuan? Dia kata, aku nak menuntut ilmu ini sampai aku bertemu dengan Tuhan aku. Maksudnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak cerita bahawa
Menuntut ilmu itu tuan-tuan menambahkan lagi pemantapan kekuatan iman kita. Seterusnya tuan-tuan, menjadi seorang dikata menjadi seorang yang cemburu terhadap kehebatan amalan baik orang lain. Tuan-tuan, kalau bila sebut cemburu ni tuan-tuan jangan salah faham. Dalam bahasa Arab dia ada dua tuan-tuan cemburu. Yang pertama sekali dipanggil hasad. Hasad. Yang kedua dipanggil ghibtah. Ghibtah. Muqtabitan makna ghibtah. Kalau kita terjemah tuan-tuan cemburu juga. Cuma bahasa kita dia ada hasad, dengki. Sebab itu dia kata hari ini ramai orang yang Melayu ada PhD. Jangan salah faham, PhD penyakit hasad dengki. Jadi hasad dengki itu tuan. Jadi kalau kita terjemah cemburu, cemburu mana? Satu hasad, hasadun ataupun al-ghibtah. Apa beza tuan-tuan? Hasad ini adalah sifat yang tercela. Sebab itu ulama apa maksud hasad? Hasad ialah kita melihat suatu nikmat pada orang lain dan kita berkeinginan untuk menjatuhkan dia, untuk menghilangkan nikmat tersebut daripada dia. Itu dia panggil hasad. Manakala ghibtah tuan-tuan, kita nampak kita iri hati dengan dia tapi kita nak jadi seperti dia. Kita nak jadi seperti dia. Contoh orang diberi kekayaan, pemurah dan sebagainya, kita nak jadi seperti dia. Dan benda ini tuan-tuan disebut dalam satu hadis. Nabi kata apa? An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sebut, iaitu la hasada illa fitnataini. Rajulun ataahu Allahu mala fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Wa rajulun ataahu Allahu hikmah fahuwa yaqdi bihima wa yu'allihuma, muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sebut apa tuan-tuan? Nabi kata la hasad. Jangan kamu berhasad. Maknanya hasad. Sebab itu dalam hadis lain Nabi sebut wala tahasadu. Jangan kamu berhasad dengki. Nabi panjang wala tahasadu wala tanajazu wala tanajasu wala tabaghadu. Nabi banyak sebut. Jadi hasad itu tak boleh. Jadi Nabi kata jangan kamu hasad kecuali dua perkara, dua urusan boleh tuan-tuan. Maknanya hasad ini asalnya hukumnya tak boleh. Sebab hasad ini ialah menghancurkan orang lain, menghancurkan kebahagiaan orang lain. Baik. Kecuali dua Nabi kata boleh hasad. Itu dalam bahasa Arab lain dipanggil ghibtah. Yang pertama sekali iaitu rajulun ataahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Yang pertama kita boleh hasad dengan dia, dengan orang lelaki yang diberi oleh Allah kekayaan yang melimpah ruah tuan-tuan. Tetapi kekayaannya tuan-tuan dilaburkan, diinfakkan, diletakkan pada iaitu fil haq, pada kebenaran ataupun fi sabilillah. Maknanya tuan-tuan, orang ni kaya tapi masya-Allah kaya ni bagus tuan-tuan. Setiap hari infak, setiap hari bantu orang tuan-tuan. Nanti kita boleh kita kata ya Allah, aku nak jadi seperti dia ya Allah. Kaya tapi pemurah. Kaya masya-Allah tapi tak bakhil, tak kedekut. Tuan-tuan bila sebut kaya tak bakhil ni tuan-tuan payah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kekayaan ini menyebabkan manusia ini semakin kedekut, semakin sombong, semakin dipanggil tamak. Sebab itu kita jumpa ramai kawan kita, masa dia buat dia panggil masa hidupnya biasa-biasa dulu, kita boleh gurau senda telefon dia belanja kita makan tu biasa. Tapi semenjak dia ni tuan-tuan gaji naik, pangkat makin besar tuan-tuan, belanja kita pun bukan jarang, tak ada terus dah. Nombor telefon kita pun diblok tuan-tuan tak? Nak kata Allah teruknya tak? Baik. Tuan-tuan pernah tak dengar cerita seorang jutawan bilioner dipanggil, iaitu Syekh Sulaiman Abdul Aziz Ar-Rajhi. Dia adalah pengasas kepada Bank Rajhi. Dan Bank Rajhi ini tuan-tuan asalnya daripada Arab Saudi. Syekh Sulaiman ini tuan-tuan, dia ni asalnya miskin tuan-tuan, miskin tak miskinnya tuan-tuan, bayangkan 1 rial pun dia tak mampu nak bayar yuran untuk pergi lawatan. 1 rial 1 ringgit kita lah, miskin. Tapi dia boleh jadi jutawan, malah dia dimasukkan dalam satu majalah, dia antara salah seorang orang yang paling kaya di dunia. Yang tangga yang apa saya tak ingat, 100 lebih kot. Tapi di Arab Saudi dia orang yang keempat yang paling kaya di Arab Saudi. Kaya.
Tuan-tuan, masa penubuhan awal dia tuan, Ar-Rajhi ni, Syekh saya cerita tuan-tuan, saya sempat belajar dengan Syekh saya, dia cerita Ar-Rajhi ni. Dia kata Rajhi ni dia dah dulu miskin, lepas tu dia berusaha dia buat macam-macam bisnes tuan-tuan, alhamdulillah kaya. Bila kaya tuan-tuan, dia datang satu idea nak buat satu bank Islam yang mana tidak ada unsur riba. Sedangkan kan bank tuan-tuan, dia tidak boleh hidup tanpa riba masa tu. Jadi tuan-tuan, dia pergilah tuan-tuan buat kerjanya bawa ke England. Pergi jumpa CEO bank, sebab kita nak buat satu penubuhan bank dia kena melalui satu pusat kot, wallahu alam. Dia pergi jumpa orang ni tuan-tuan, berapa puluh kali tuan-tuan tak diluluskan. Malah apa yang dia kata, engkau nak buat bank yang tak ada riba, engkau nak jadi muflis ke? Tak. Kita untung, kita kaya sebab riba ni. Orang pinjam sekian-sekian, bayar balik lebih. Ni riba ni. Kamu nak buat bank tiba-tiba riba tak ada, mana boleh, dia kata. Bankrupt ada lah. Tak. Akhir sekali tuan-tuan, dia berusaha lagi, dia usaha meyakinkan orang tadi, kata boleh, alhamdulillah, berkat doa dan semangat dia, maka diluluskan. Maka buat permulaannya bank itu ditubuhkan di Arab Saudi. Alhamdulillah tuan-tuan, 2007 Bank Rajhi itu telah ada pusatnya di Malaysia. Telah ada. Sebab itu tuan-tuan, siapa yang tengok video Dr. Zaharuddin, dia cerita dia pernah menjadi penasihat Bank Rajhi selama 2 tahun. Tapi dia tak mampu, dia tak larat, dia kata. Dia punya prosedur dia tuan-tuan terlalu ketat. Ketat tak ketat tuan-tuan, dia kata mesyuarat ni paling kurang 10 jam. Padahal baru satu kertas, baru satu muka surat, dia kata. Baru satu perkataan dua baris tu tuan-tuan, 10 jam tuan-tuan. Allah, tak larat. Malah tuan-tuan, Dr. Zaharuddin disebut dalam video dia, kalau kita perasan, dia kata Rajhi ini dia membahagikan bank di dunia ini 3 jenis bank. Pertama sekali dia panggil bank konvensional, yang ada riba. Yang kedua bank Islamic bank. Yang ketiga apa dia tuan-tuan? Yang ketiga bank Ar-Rajhi. Nak kata dia lebih Islam lagi daripada bank Islam tuan-tuan. Allah, rupanya memang ketat dia punya prosedur tuan-tuan. Ni bank ni. Cuba saya nak sebut tuan-tuan, dia ni kaya tuan-tuan, tapi masya-Allah, dia cukup pemurah tuan-tuan. Murah tak pemurah tuan-tuan, dia telah buat satu wakaf satu tempat. Itu yang kita dapat tahu tuan-tuan. Iaitu di Qasim. Dia ada satu ladang tamarnya tuan-tuan. Keluasan ladang tersebut lebih kurang 5,500 sampai 460 hektar tuan-tuan. Banyak tak banyak tuan-tuan, besar tak besar, ladang tersebut ada 200,000 pokok tamar. Yang mana ada 45 jenis tamar, lebih kurang 45 jenis tamar tadi. Dan tuan-tuan, hasilnya tuan setiap tahun lebih pada 10,000 tan tamar. Jadi buah-buah itu akan diedarkan kepada Masjid Nabawi dan Masjidil Haram Mekah untuk berbuka puasa. Malah hasil jualannya pula diambil sebagai dana buat pembinaan masjid dan sebagainya. Dan tuan-tuan, bukan setakat itu baru satu tempat tu. Baru satu tempat dekat Qasim. Dia banyak lagi. Dan saya pernah jumpa kawan saya yang dia dapat tajaan daripada Ar-Rajhi. Tajaan maknanya tuan-tuan, dia duduk negara contoh Somalia lah, Nigeria lah tuan-tuan. Jadi dia ni kelulusan syariah, kelulusan usuluddin. Dia nak balik negara dia, tak tahu nak kerja apa, jadi dia pergi temu duga, dia panggil temu duga sebagai pendakwah. Temu dia di bawah Ar-Rajhi. Kalau lulus tuan-tuan, Ar-Rajhi ini akan bagi gaji selama semua hidup, gaji setiap bulan. Gaji dia tinggi tuan-tuan, gaji dia tinggi. Gaji dia tinggi. Kawan saya bagi tahu memang tinggi sungguh. Malah tuan-tuan, setiap tahun naik gaji seperti mana orang lain naik gaji. Allahu Akbar. Ni bukan satu negara tuan-tuan. Saya dimaklumkan seluruh dunia ni ada saja yang dilantik yang dapat gaji daripada Ar-Rajhi. Allah, kita tak tahu tuan-tuan. Kita kata tak tahu siapa ni nak. Rupanya ni dia orang ni mana dari Rajhi. Yang kedua tuan-tuan, Rajhi ni dia pernah jatuh miskin 3 kali disebut. Satu yang kedua tu maknanya itu dia jatuh miskin. Tapi yang ketiga tuan-tuan, pilihannya sendiri nak jadi miskin. Masa di umur 80 tahun lebih tuan-tuan, dikatakan dia panggil anak-anak dia datang semua kumpul bahagi harta.
supaya nanti biar mati nanti tak jadi bergebuk. Ramai tuan-tuan masa hidup elok je, ayah meninggal, ayah tak sempat nak ke bumi, tak sempat nak dimandikan lagi, dah bergebuk harta. Jadi dia panggil anak dia bagi harta siap-siap, bahagian ni untuk wakaf. Tuan-tuan, wakaf anak-anak dia tuan-tuan, dikatakan wakaf dia saja dianggarkan 60 bilion. Banyak tuan-tuan untuk wakaf. Allahu Akbar. Dan tuan-tuan dia bagi anak dia habis, dia tak ada satu rial pun tak ada. Dia tanya, Syekh Sulaiman, kalau kamu bahagia ni, ada apa lagi tak? Dia kata, aku tak ada apa-apa. Jadi kamu tak rasa apa ke? Dia kata apa tuan-tuan? Aku rasa lega, aku rasa lapang, aku rasa seumpama aku ni burung yang lepas daripada sangkar. Dan aku harap bila aku meninggal nanti, aku tidak terikat dengan harta. Allah tuan-tuan, orang yang luar biasa. Dan dia ni tuan-tuan, kaya tak kaya ni, Allah, bayangkan, dikatakan dialah di antara yang membuat wakaf terbesar di Arab Saudi. Nih Syekh Ar-Rajihi ini. Tetapi tuan-tuan, dia memilih akhir ayatnya, dia memilih untuk jadi miskin, tak ada harta. Supaya apa? Supaya dia kata dia meninggal nanti, supaya tidak terikat dengan harta ini. Bila bertemu dengan Allah, dia tak terikat dengan harta. Ini yang kita nak tuan-tuan. Harta makin banyak, semakin pemurah. Sebab itu saya selalu sebut dalam satu hadis Nabi sebut, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah merupakan bukti, burhan bukti. Bukti apa itu? Bukti keimanan orang itu betul-betul mantap ataupun sebaliknya. Sebab itu ulama kata, menghuraikan hadis ini, siapa yang kata dia beriman lalu dia ada sifat bakhil, kedekut tuan-tuan, maka imannya perlu dikaji balik, perlu disemak balik, betul ke tak? Sebab iman dengan bakhil dia tidak boleh duduk sekali. Sebab Nabi sebut as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Bukti apa tuan-tuan? Iman seseorang. Kenapa Nabi kata sedekah itu bukti? Bukti iman. Kerana tuan-tuan, semua manusia sayang harta. Semua sayang harta tuan-tuan. Seperti mana Nabi sebut dalam satu hadis lain, Nabi kata sekiranya anak Adam ini diberi satu lembah, yang mana lembah itu isinya adalah emas, nascaya dia nak 2, sekiranya diberi 2 lembah tersebut dia nak emas 3 dan seterusnya, tak akan puas kecuali Nabi kata illat turab, kecuali turab, maknanya kecuali tanah. Nak cerita bahawa manusia ini tamak dengan harta. Tetapi tuan-tuan, walaupun dia sayang harta, bila Allah kata infak sana, bayar zakat, keluar zakat, dia keluar tuan-tuan, Allahu Akbar, tanpa rasa takut miskin. Sebab itu tuan-tuan, orang ini dia panggil betul lah orang yang beriman. Sebaliknya, siapa yang kata dia beriman tetapi dalam waktu yang sama dia bakhil, maka perlu tengok balik, betul tak dia beriman, ataupun sebaliknya. Sebab itu orang beriman dengan bakhil dia tidak boleh duduk sekali. Baik. Jadi nak cerita bahawa orang ini dia ada harta, Masya Allah, tetapi hartanya dilaburkan pada perkara-perkara yang Allah redai. Sama juga tuan-tuan, macam saya pernah cerita tak bulan lepas, seorang doktor namanya Dr. Muhammad Mithali. Ada doktor paling miskin. Bulan lepas ada saya cerita. Ada? Atau masjid lain? Ada? Tak ada? Baik, kita cerita lagi. Tuan-tuan, doktor ini sekarang kat Mesir. Dia kat Mesir. Namanya Dr. Muhammad Mithali. Dan doktor ini dikenali dengan doktor yang paling miskin tuan-tuan. Doktor miskin, kita payah nak cari doktor. Doktor perubatan. Miskin tak miskin tuan-tuan, bayangkan, kereta tak ada, bukan kata kereta, motor tak ada, bukan kata motor, basikal tak ada tuan-tuan. Jadi dia pergi klinik dia tuan-tuan, dia ada klinik, dia buka klinik, dah lama tuan-tuan. Masa cerita ini diceritakan, umurnya dah 80 tahun lebih dah. Saya tengok gambar dia tuan-tuan, kawan saya post tuan-tuan, gambarnya dia tuan-tuan kurus, kering, bongkok dah tuan-tuan. Masih lagi dia pergi klinik dia berjalan kaki. Nak kata miskinnya, sebab itu dikenali doktor miskin, doktor fakir miskin. Kenapa miskin? Mungkin kata-kata sebab klinik dia tak laku ustaz. Tak tuan-tuan. Siapa Muhammad Mithali ini, Dr. Muhammad ini tuan-tuan? Dia pelajar cemerlang dalam bidang perubatan itu pada tahun 1965 ke 56. Cemerlang tak cemerlang tuan, markah dia, markah syahadah atau sijil dia 99/3% tuan. Tinggi dalam perubatan, dia cemerlang.
Dan dia ada klinik. Kita kata mungkin klinik dia tak laku, ustaz. Tak, tuan-tuan. Dia buka klinik dia buka pukul 9 pagi sampai 7 petang. Sebelum pukul 9 pagi, tuan-tuan, beramai orang beratur, tuan-tuan. Macam tempat makan kita lah, beratur banyak nak. Ni klinik, tuan-tuan. Kenapa dia miskin? Kerana, tuan-tuan, miskin ni dia sebab dia tak cas. Pesakit itu tak mampu, dia kata manjanan. Manjanan free. Tak ada duit nak bayar, free. Malah siapa tak ada duit, dia bagi duit pula, tuan-tuan. Allahu Akbar. Yang mampu bayar, tuan-tuan, tak lebih bayar lebih kurang 10 genih. 10 genih ni maknanya lebih kurang 2-3 ringgit kita, 6 ringgit kita macam tu lah. Tuan-tuan, ada sini klinik macam tu, tuan-tuan. Tak ada duit, bagi free, bagi duit pula. Ada sini? Ada, tuan-tuan. Allah. Tuan-tuan, semenjak dibuka klinik sampai hari ni dah 50 tahun lebih dah. Keadaan dia tetap sama, tuan-tuan. Tak ada yang lebih. Berjalan kaki ke klinik, tuan-tuan. Bukan kata nak cari motor, basikal pun tak ada. Allahu Akbar. Nak kata miskin. Kita hari ni, tuan-tuan, bila sebut doktor, tuan-tuan, paling-paling miskin ni pun ada kereta, tuan-tuan tak? Paling-paling tak ada dia pun kalau dia masuk minang anak orang terima, tuan-tuan. Tanya kata ni, anak you ni kerja apa? Oh, dia ni doktor. Bila sebut doktor saya, tuan-tuan, jadi tu lah. Tapi kalau ni anak you kerja apa ni? Anak saya ni jadi ustaz. Oh, ustaz je. Minta maaf lah, anak saya nak belajar lagi. Tak, tuan-tuan. Nak kata nilai doktor, tuan-tuan. Masa depan ni tu. Tapi doktor ni, tuan-tuan, dikenal dengan doktor fakir miskin. Jadi, tuan-tuan, tersebarlah dengan pemurahnya, dengan sifat baiknya, tuan-tuan, sampai ke satu negara Teluk dan sampai kepada seorang jutawan. Jutawan negara Teluk ni, tuan-tuan, datang jauh daripada negara dia, datang nak jumpa doktor ni. Betul tak ni cerita ni? Datang memang ternyata sungguh. Setiap pagi dia berjalan kaki bongkok, dia pergi klinik dia. Ramai orang dah tunggu dah, tuan-tuan. Akhir sekali, tuan-tuan, jutawan ini menghadiahkan kepada dia $20,000. Lebih kurang 80,000 kita untuk dia belanja. Ni jutawan ni, kesian doktor ni. Dia beli pula satu kereta yang mahal untuk kegunaan doktor ni. Dah tua dah, tuan-tuan. Tak jalan kaki takut jatuh ke, orang langgar ke tak? Ni, pakai kereta ni. Tuan-tuan, jutawan ni pun balik semula. Tak lama kemudian, tuan-tuan, dengar berita pula $20,000 tadi yang diberi oleh orang kaya tadi, tuan-tuan, jutawan tadi, dah habis dah. Habis bagaimana, tuan-tuan? Dia pergi sedekah kepada orang fakir miskin yang memerlukan. Bukan setakat itu, tuan-tuan, kereta yang dibeli untuk dia pakai, tuan-tuan, dijual pula. Jual sebab apa? Sebab nak beli peralatan klinik dia dengan ubat-ubatan yang dah lama, dah 50 tahun lebih, tuan-tuan. Allah. Lalu, tuan-tuan, ada seorang datang tanya, wahai doktor, kenapa kamu pilih jalan ini? Kenapa tak pilih jalan itu? Maknanya, wahai doktor, kawan-kawan kamu yang seangkatan dengan kamu tu dah kaya-kaya dah. Paling-paling kurang mereka ada kenderaan. Kamu dah 50 tahun lebih jadi doktor, masih lagi dalam keadaan seperti ini, wahai doktor. Kamu boleh saja pilih jalan seperti mereka. Tapi kenapa kamu pilih jalan ini, wahai doktor? Apa jawab dia, tuan-tuan? Dia kata, wallahi, demi Allah, semasa aku terima ijazah, sebelum ijazah perubatan, masa itu baru aku dapat tahu tentang pengorbanan ayah aku. Dia menghabiskan semua duit untuk merawat penyakit dia, untuk membayar yuran aku supaya aku jadi seorang doktor. Dia ada penyakit, dia perlu dirawat dan dia perlu operation apa-apa. Dia dah kumpul duit tu untuk merawat penyakit dia. Tapi sebabkan aku ada yuran lagi, dia bayar habis. Jadi dia tak sempat nak berubat penyakit dia. Nak apa? Dia nak bagi aku lulus jadi seorang doktor. Ketika itu baru dapat tahu, masa diterima semua ijazah, tuan-tuan, baru dapat tahu tentang pengorbanan ayah dia. Wallahi, demi itu, dia kata, hari itu aku berjanji dengan Allah, kalau aku jadi doktor, aku ada jadi klinik, aku takkan cas siapa yang tak mampu. Allah, tuan-tuan, ini luar biasa. Bayangkan, tuan-tuan, 50 tahun di doktor, tuan-tuan, 1 sen per orang miskin tak pernah bayar, malah dibagi duit pula, tuan-tuan. Bayangkan. Nih, amalan ataupun ibadat tadi, pahala tadi, jariah tadi, tuan-tuan, confirm sampai kepada ayah dia. Nak sebut apa, tuan-tuan, ni harta tadi, tuan-tuan, dia tak nak. Nak hari akhirat. Sebab itu orang seperti inilah, tuan-tuan, yang mana Nabi sebut kamu boleh jealous, kamu boleh dengki. Itu nak jadi seperti dia, ya Allah, ada harta tapi infak pada jalan Allah. Tuan-tuan, sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 227,
272. Tuan-tuan, Allah sebut apa? Apa-apa yang kamu nafkahkan, wa ma tunfiqu min khairin, apa-apa yang kamu nafkahkan daripada perkara-perkara yang baik, semua itu fali anfusikum, Allah kata semua itu untuk kamu. Ayat ini nak bagi tahu bahawa tuan-tuan, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan tuan-tuan, bukan nak bantu orang, tetapi bantu diri kita sendiri. Setengah orang kata ni, saya bantu dia. Tuan-tuan, Syekh saya kata tuan-tuan, bila kita bagi sedekah kepada seseorang, jangan kita anggap kita bantu dia, tidak. Tapi anggap itu adalah sebagai bantu untuk kita. Kenapa tuan-tuan? Sebab Allah sebut, apa-apa yang kamu nafkahkan itu fali anfusikum. Semua itu adalah untuk kamu tadi. Maknanya tuan-tuan, apa yang kita buat tadi kembali balik kepada kita. Macam ayah tadi tuan-tuan, seorang ayah tadi, dia berkorban untuk anak dia tuan-tuan. Anak dia tak tahu pun pengorbanan dia, tetapi setelah dia meninggal baru dia dapat tahu tuan-tuan apa yang dibuat oleh anak dia tuan-tuan. Allahu Akbar. 50 tahun lebih tuan-tuan jadi doktor tanpa cas apa benda, semua saham tadi akan mengalir ke kubur ayah dia. Sama juga tuan-tuan pernah berlaku dalam hidup kisah Syekh Ar-Rajhi tadi, jutawan tadi tuan-tuan. Saya nak sebut kata dia masa dia miskin dulu tuan-tuan, miskin tak miskin masa dia kecil dulu, keluarga dia miskin. Suatu hari sekolah dia buat lawatan, ada lawatan, tapi siapa yang nak pergi lawatan dia kena bayar 1 rial seorang. 1 rial, 1 ringgit lah. Dia balik rumah, dia minta mak dia, ayah dia tak ada duit. Menangis tuan-tuan, sedih dia, ya Allah. Budak-budak tuan-tuan, kawan-kawan semua pergi. Mesti kau tak pergi ke Ni best ni tuan-tuan. Dia rasa Allah sedih. Tuan-tuan budak-budak, dia tak tahulah nak kata sedih macam mana. Bila dia pergi sekolah tuan-tuan, tiba-tiba cikgu dia seorang ustaz daripada Palestin tuan-tuan. Sebab dia dapat menjawab satu soalan, ustaz Palestin tadi tuan menghadiahkan bagi dia 1 rial bagi dia. Ni hadiah sebab engkau lulus ujian tadi. Tuan-tuan bukan main suka lagi tuan-tuan, dapat 1 rial ni Allah. Dia rasa dunia dah lengkap dah tuan-tuan. Dia kata sejak hari tu dunia aku rasa happy tuan-tuan, disebabkan 1 rial yang ustaz dia bagi tadi. Dia pun pergi jumpa orang tadi, buat pendaftaran, dapat bagi. Setelah lama tuan-tuan, kan dia dah jadi kaya balik tuan-tuan. Rupanya tuan-tuan dia tak pernah lupa pun cikgu yang pernah bagi dia 1 rial dulu. Dia cari balik tuan-tuan, dia pergi sekolah lama balik, ada lagi tak cikgu ni sekian-sekian. Dia bersemak-semak, oh ada, dekat sekian-sekian ni. Dia pergi tuan-tuan, dia pergi. Bila pergi tuan-tuan, memang ternyata ustaz tu masih lagi hidup, tapi dah tua, dah pencen dan hidupnya uzur, hidupnya lemah betul. Lalu jumpa Syekh tu, bagi salam semua, tanya Syekh kenal saya tak? Siapa dia? Saya Sulaiman bin Abdul Aziz. Siapa dia? Oh kamu dah besar, alhamdulillah. Lalu dia ajak naik kereta. Lalu Syekh tanya, wahai Rajhi, kamu datang ni ada hajat apa? Lalu kata, wahai Syekh, saya datang ni nak bayar hutang. Terkejut tuan-tuan, terkejut dia. Aku ada hutang dengan orang betul, tapi kalau orang ada hutang aku memang mustahil, sebab aku miskin. Ya Syekh, ingat tak Syekh pernah bagi saya 1 rial? Hari ni saya nak lunaskan balik hutang Syekh tadi. Saya kata tak ada tu hadiah. Tak apa Syekh, saya nak bayar balik. Dia ajak Syekh naik kereta tu, naik kereta sampai satu tempat berhenti, dia tunjuk satu banglo besar dan bawah dia ada kereta. Dia kata, wahai Syekh, terimalah hadiah saya ni, banglo dan kereta termasuk kereta itu milik Syekh. Allah, Syekh ni kata, wahai Rajhi, ini terlampau, ini terlampau. Ini terlampau. Aku bagi kau bagi banglo dengan kereta. Ini melampau ni, lebih ni. Apa jawab dia tuan-tuan? Jawab dia, wahai Syekh, ini tak setanding dengan 1 rial yang kamu membuat aku hidup, aku bahagia. Banglo ni tak setanding, dia kata. Sekiranya banglo ini kata kamu bahagia, aku lebih bahagia daripada kamu dapat banglo ini dengan aku dapat 1 rial hari itu. Allahu Akbar. Walaupun digandakan banglo ni 10 banglo, nascaya tidak sama dengan 1 rial yang kamu berikan masa aku tak ada tadi. Allah tuan-tuan. Ni nak cerita bahawa orang yang hebat ni. Ni Ar-Rajhi. Baik tuan-tuan, bunyi loceng dah tuan-tuan, jadi saya terpaksa berhenti. Sebab SOP baru tuan-tuan, macam mana pun terpaksa berhenti. Jadi kita sambung balik, apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah dan kurang itu datangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.